Berapa sesi saya miss? Dua. Saya minta maaf lah tuan-tuan, 2 sesi miss. Saya ada urusan petugas luar kawasan. Jadi insyaAllah kita bertemu kembali. Malam ni kita sambung semulalah pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11, bab yang ke-11, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang menalkinkan mayat itu dengan kalimah la ilaha illallah. Sambungannya. Telah berkata Imam Al-Hasan, Abdullah ibnu Mubarak rahmatullah alaih pernah berpesan kepadaku, talkinkanlah aku dan jangan kamu ulang-ulangi kecuali aku sudah berbicara yang lain, kata dia. Jadi kata Imam Al-Hasan, Abdullah ibnu Mubarak guru kepada semua guru-guru Bukhari. Jadi kata Abdullah ibnu Mubarak itu pernah berpesan kepadaku, kata Imam Al-Hasan, iaitu bila aku hampir mati, talkinkanlah aku dengan kalimah la ilaha illallah, dan jangan kamu ulang-ulangi kalimah itu kecuali aku sudah berbicara kalam yang lain. Jadi talkinkan la ilaha illallah. Kalau yang orang yang hampir mati, yang sedang nazak itu, dia ucap la ilaha illallah, dah, kita berhenti kat situ. Jangan kita ulang-ulangi kalimah itu. Walaupun nampak banyak kali ucap la ilaha illallah tu baik, masa kita sihat tu baik, tapi masa hampir mati, berhati-hati. Sebab kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, itulah waktu syaitan akan menggunakan kesempatan. Orang yang mengulang-ulangi kalimah la ilaha illallah, sedangkan orang yang hampir mati itu sudah pun mengucapkan la ilaha illallah, melainkan dia sudah berkalam dengan kalam yang lain, maknanya dia dah bercakap benda lain. Jadi itu adalah pesan Abdullah ibnu Mubarak. Kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, tujuan talqin itu adalah agar seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan hatinya hanyalah ada Allah. Jadi kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, masalah itu tertumpu kepada hati. Amalan hatilah yang akan diperhitungkan dan yang dapat membawa keselamatan. Gerakan-gerakan bibir hakikatnya hanyalah ungkapan hati. Gerakan-gerakan bibir hanyalah ungkapan hati. Kemudian menurut saya, kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, talqin itu juga boleh dilakukan dengan cara membacakan hadis-hadis yang berkaitan. Jika yang hendak meninggal dunia itu, misalnya kata dia, adalah seseorang ulama besar seperti yang diceritakan oleh Imam Abu Nu'aim. Jadi kata Imam Abu Nu'aim, selain daripada mentalkinkan orang dengan kalimah la ilaha illallah, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, juga membacakan hadis kepada si mati, orang yang hampir mati ni. Hadis apa yang kita nak baca kat dia? Hadis ni banyak. Hadis yang dibacakan kepada orang yang hampir mati itu adalah hadis basirah, iaitu hadis yang memberitakan khabar-khabar gembira. Orang nak mati ni, dia kecewa. Orang yang bila bukan mati je, orang yang hampir mati, orang yang sampai di penghujung usia dia dah tahu dia nak mati, dia akan ditimpa satu ketakutan. Dia ada satu perasaan dia takut. Hati tu rasa takut. Makin dia beramal tu, dia rasa
Dia takut. Sebab takut itu takut untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sampai waktu mati, hampir-hampir mati, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, juga digalakkan membacakan hadis-hadis basirah, hadis-hadis yang menyampaikan berita-berita gembira, hadis-hadis yang memberi harapan kepada orang yang hampir mati, supaya dia tidak terputus harapan dia kepada Allah. Jangan dibacakan hadis-hadis nazirah, hadis-hadis azab pada orang nak mati ni. Dia nak mati, kita bacakan hadis berkenaan dengan himpitan kubur. Allahu Akbar. Takutlah dia. Tapi bacakan kepada dia hadis-hadis basirah ni, hadis-hadis yang menerangkan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, seperti mana yang telah diceritakan oleh Imam Abu Nu'aim. Kata Imam Abu Nu'aim, waktu itu Abu Zara'ah sedang menghadapi ajalnya, dan dia ditunggui oleh Abu Hatim, juga Muhammad ibni Salamah, dan Al-Munzir ibni Sya'zan, dan beberapa ulama yang lain. Jadi kisah ini berkenaan dengan Abu Zara'ah. Ketika Abu Zara'ah menghadapi ajal, ketika menghadapi ajal kematiannya, dia telah dihadiri, dia telah dikelilingi, ditunggui oleh Imam Abu Hatim, Imam Muhammad ibni Salamah, Imam Al-Munzir ibni Sya'zan, dan beberapa ulama yang lainnya. Maka mereka membicarakan hadis tentang talqin. Dia muzakarah depan apa? Dia muzakarah depan orang yang nak mati ini. Dia membicarakan hadis tentang talqin, dan mereka berharap mudah-mudahan Abu Zara'ah masih hidup, dan maknanya dia masih ada, harap-harap dia hidup lagi. Kita muzakarah ni dia dengar, harap-harap dia dengar, dan harap-harap dia masih bernyawa. Kemudian mereka berkata, marilah kita saling mengingatkan hadis tentang talqin. Mari kita muzakarah sikit pasal talqin ni. Kemudian dia berkata kepada Muhammad ibni Salamah, dia kata, wahai Muhammad, kau bacakanlah satu hadis. Ni ulama dengan tuan-tuan, ulama dengan ulama nak mati pun ada ujian dia. Jadi mereka kata, wahai Muhammad ibni Salamah, bacakanlah satu hadis dulu. Maka Muhammad ibni Salamah memulainya terlebih dahulu. Kata Muhammad ibni Salamah, aku telah mendengar daripada Ad-Dahhak ibni Mukhlidin, dari jalur Abu Asim, dari Abdul Humaid ibni Ja'far, dari Saleh ibni Abu Gharib. Kemudian sampai di riwayat di situ, mereka semuanya terdiam. Dia tengah baca riwayat perawi. Rawi itu dia baca daripada apa? Daripada Ad-Dahhak ibni Mukhlidin, dari Abu Asim, dari Abdul Humaid ibni Ja'far, dari Saleh ibni Abu Gharib. Kemudian sampai di situ mereka semua terdiam. Sebab apa? Tiba-tiba dengan suara yang berat, Abu Zara'ah berkata, nak mati ni. Tiba-tiba si mati ni, yang hampir mati ni bersuara. Tiba-tiba dengan suara yang berat, Abu Zara'ah berkata. Dia sambung riwayat itu. Dia kata apa? Aku pernah mendengar dari Abu Asim, dari Abdul Humaid ibni Ja'far, dari Saleh ibni Abi Gharib, dari Ka'thir ibni Marrah al-Hadrami, dan daripada Muaz ibni Jabal radhiyallahu anhu. Kata Muaz ibni Jabal bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhir kalam la ilaha illallah dalkhalal jannah. Barang siapa
Terakhir, barang siapa yang terakhir kali dalam hidupnya, kalam dia yang terakhir, ucapannya yang terakhir, barang siapa pada kali yang terakhir, ucapan yang terakhir dalam hidupnya, ia dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, wajib syurga bagi dia. Dalam kitab ini disebut maka ia akan masuk syurga. Dakhalal jannah ni maknanya confirm syurga. Confirm syurga. Baca hadis ni, bila baca hadis ni nampak macam senang, tapi nak ucap la ilaha illallah di akhir kalam bukan Ada satu doktor, dia jadi doktor 22 tahun. Ada satu hospital, dia kata saya dah jadi doktor 22 tahun, hari-hari tengok orang mati. Hari-hari saya berhadapan dengan orang mati ni, sama ada Islam maupun bukan Islam. Kena pula hospital Tunku Jaafar punya doktor kan, hari-hari penuh bilik mayat bawah tu, hari-hari orang mati. Dia kata saya dah berhadapan dengan orang mati ni hari-hari, dah 22 tahun. Sepanjang saya jadi doktor, berhadapan dengan orang mati, saya belum jumpa lagi orang ucap la ilaha illallah. Saya tak tahulah tuan-tuan kalau jumpa, mungkin rezeki tuan-tuan lah, tapi saya belum jumpa lagi. Doktor tu kata orang Islam mati dapat ucap la ilaha. Nabi sebut akhir kalam. Akhir kalam ni maksudnya bila dia ucap la ilaha illallah tu, orang pun dah dengar. Kalau dia ucap dalam hati, itu bukan kalam, itu ucapan dalam hati. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahulah dia ucap tapi dalam hati. Urusan kalbu ni urusan Allah. Tapi hadis ini Nabi sebut mangkana akhir kalam. Kalam ni maksudnya bila kita bercakap ada suara. Ada suara. Yang kita boleh tengok orang mati ucap la ilaha illallah ni dalam drama minggu ini dia. Tahu dalam drama minggu, dulu ada drama minggu ini kan, dalam cerita opah ke kan, dalam cerita drama, dalam cerkerama drama gitu, itu boleh. Director kata action, dekat-dekat nak mati la ilaha illallah, mati. Itu drama. Realiti kehidupan tu, dia bukan senang untuk ucap la ilaha illallah. Sebab apa susah nak ucap la ilaha illallah? Kata para ulama, disebabkan dua perkara. Satu sakarat, satu lagi ghamarat. Satu sakit, tekanan kerana menghadapi kematian. Dia panggil pressure. Pressure tau, pressure. Satu lagi ghamarat, mabuk. Orang nak mati ni dia ada mabuk dia. Jadi untuk dia ucap la ilaha illallah ni, hanya saja pertolongan Allah. Allah je lah boleh tolong kita tuan-tuan. Jadi kita buat amal soleh kan? Kita buat amal soleh, kita zikir la ilaha illallah dengan bilangan yang banyak ketika kita hidup. Maksud zikir itu adalah untuk menarik rahmat dan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah kasihan dekat kita, Allah bagi kita peluang untuk ucap la ilaha illallah. Jadi itu je tu. Jadi kita ambil zikir-zikir yang tertentu kan, kita zikir 1000 kali, 70,000 kali, masa kita sihat, masa kita boleh berucap, kita zikir ni. Maksud kita zikir itu selain untuk memasukkan kebesaran Allah dalam hati sanubari kita, dan nak Allah keluarkan kebesaran makhluk daripada dalam hati kita, dan supaya Allah ihsan, Allah kita mohon ihsan Allah Ta'ala. Kita baca Quran, kita zikir, kita buat amal soleh sepanjang hidup kita. Dia punya climax dia. Dia punya
Dia punya climax daripada seluruh amal kesolehan kita ni. Climax dia bila Allah bagi kita peluang untuk ucap la ilaha illallah. Jadi kalau kita dapatlah strike kalimah tu, Nabi kata dal khalal. Jadi Maulana Zakaria rahmatullah alaih dalam Fadail Zikir, Fadilat Zikir, dia beritahu tentang satu orang penjual jerami. Dia beritahu kisah satu orang penjual. Dalam riwayat tu dia kata penjual jerami. Hari-hari dia jual jerami, daripada pagi sampai petang. Dia memang meniaga jerami. Bila orang lalu depan dia, dia kata, "Ji, jerami ji, satu ikat RM2." Macam meniaga kangkung lah kan? Jangan meniaga sayur. "Ji, sikat RM2." Dia jual jerami daripada pagi sampai petang. Hari-hari sekian jerami, sekian harga. Hari-hari sekian jerami, sekian harga. Kata Syekh Zakaria rahmatullah alaih, ketika penjual jerami itu hampir mati, seseorang telah datang dan menalkinkan dia la ilaha illallah. Dia jawab, sekian jerami, sekian harga. Ini kisah benar. Maulana Zakaria bawa riwayat ni. Sekian jerami, sekian harga. Maksudnya apa? Akhir hidup kita ni, dia ada kaitan dengan hidup kita. Akhir hidup kita, dia ada kaitan dengan hidup kita. Dia ada kaitan yang hari-hari benda yang kita buat ni. Benda yang kita cintai, benda yang kita suka, benda yang kita asyik, yang kita hari-hari banyak habis masa kat benda tu. Apa benda dia? Tu sebab ulama tasawuf menggalakkan, memperbanyakkan zikir. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir pagi, zikir petang, kan? Untuk apa? Supaya lidah kita itu dibasahi dengan zikir. Supaya apa? Supaya kalau kita asyik dengan zikir, mudah-mudahan ketika mati orang talkinkan kita la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah. Jadi kalau hari-hari kita asyik dengan satu benda dan kita tidak ada masa untuk zikrullah, kita dalam bahaya. Macam satu orang bawa teksi, saya minta maaf lah saya bagi contoh bawa teksi, tapi kalau ada tukang bawa teksi ni tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan lah. Kisah dia, kisah satu orang pemandu teksi, sama macam kisah penjual jerami. Dia bawa teksi Seremban Melaka. Kalau kat terminal tu Seremban Melaka, dia jumpa orang Seremban, orang lalu mana bang? Seremban Melaka. Pagi sampai petang Seremban Melaka. Dia dapat dia passenger, dia tekan minyak pergi Melaka. Sampai dekat Melaka Seremban. Kerja dia tu. Bukan salah bawa teksi, kan, jangan berhenti teksi pula. Seremban Melaka. Tapi kerana urusan dia dengan teksi ni menyebabkan dia tak ada masa untuk Allah Ta'ala. Sibuk dia dalam mencari kehidupan dunia ni, sehingga dia tidak ada masa dengan Allah ni. Dia tidak ada masa untuk zikir. Zikir ni tuan-tuan, kita selama ni ingat zikir ni pegang biji tasbih. Sebenarnya zikir ni masa untuk ingat Allah. Salat itu zikir, baca Quran itu zikir. Tasbihat yang kita duk ni nama dia tasbihat. Yang kita pegang biji tasbih atau kita pegang benda digital ni yang kita zikir, itu tasbihat. Kita baca Quran, tasbihat itu dalam zikir, baca Quran itu zikir, solat itu zikir, doa itu zikir. Muraqabah, kita mengasingkan diri bersendirian, dan dalam muraqabah kita muhasabah, itu pun zikir. Kita bersendirian,
Jadi dia tak ada masa untuk tu, sibuk dalam cari urusan. Seremban Melaka Seremban. Ketika dia hampir mati, ketika dia jatuh sakit, lama bawa teksi sampai punggung dia pun flat. Faham tuan? Lama bawa teksi sampai dia tak ada punggung. Dia pakai seluar flat, seluar dia. Sebab lama duduk dalam teksi tu. Dia memang main long distance. Kursi teksi tu pun dah lama atas kursi, macam orang bawa bas, punggung habis. Akhirnya ketika dia jatuh sakit, datang orang kampung, orang surau datang. Orang surau datang. Orang talkinkan dia, la ilaha illallah. Lama talkinkan dia. Dia dalam nazak, tiba-tiba terkeluar kalam dia, Seremban Melaka. Mati. Jadi nak bagi tahu apa? Dalam satu hadis qudsi, Allah sebut, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam. Allah tak kata wahai orang yang beriman. Allah kata ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam. Allah minta dekat kita. Tidak layak bagi Allah untuk minta pada hamba dia, tak layak. Hamba yang kena minta dengan Rabb. Tapi dalam hadis tu Allah minta, ya bena Adam, wahai anak Adam, lapangkanlah sedikit masamu untuk mengingati aku, kata Allah. Allah kata, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, berilah aku sikit masa. Lapangkanlah masamu untuk mengingati aku. 24 jam aku bagi kau, kata Allah. Aku minta sikit, dia kata Allah, lapangkanlah masamu untuk mengingati aku. Jika engkau melapangkan masamu untuk mengingati aku akan penuhkan hati kamu itu dengan kekayaan. Aku penuhkan hati kau dengan kekayaan, kata Allah. Jadi kaya yang sebenar dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi kata kaya yang sebenar itu bukan memiliki harta yang banyak, tetapi kaya hati. Hati itu rasa kaya. Maksud hati itu rasa kaya, rasa cukup. Bila hati itu miskin, nampak kaya tapi tak cukup. Walaupun kaya, tapi tak ada masa. Allah kata, kalau kau melapangkan masamu untuk mengingati aku ni, aku akan penuhkan hati kamu dengan kekayaan. Aku kayakan hati engkau, dan aku berikan kepada kamu ghina. Aku berikan rasa cukup dalam hati kamu. Tetapi jika engkau tidak melapangkan masamu untuk mengingati aku akan masukkan ke dalam hati sanubari kamu beribu-ribu kebimbangan. Aku akan masukkan ketakutan. Aku penuhkan hati kamu tu. Aku masukkan kegelisahan. Aku masukkan kebimbangan. Dan aku masukkan ketakutan kepada kemiskinan. Tengok tu takut, tengok ni takut. Takut dia, benda belum berlaku jadi takut jadi ni kang kalau besok jadi macam ni kang macam mana, kang kalau besok jadi macam ni kang, asyik kang je. Kang kalau jadi macam ni kang macam mana, kang kalau besok kang jadi macam ni macam mana. Orang insurans suka kalau kita takut ni. Takut ni, takut tu, takut besok kalau ada tu, jadi takut ni kalau ada. Jadi aku penuhkan hati kamu itu dengan beribu-ribu ketakutan. Dan aku masukkan ke dalam hati kamu ni ketakutan kepada kemiskinan. Takut duit habis, takut jatuh miskin. Dan tiadalah datang rezeki kepada kamu melainkan apa yang telah aku takdirkan, kata Allah. Kau usahalah macam mana sekalipun,
Bergulinglah kau daripada pagi sampai petang. Tiada datang rezeki aku kepada kamu melainkan apa yang telah aku takdirkan. Jadi bagi orang yang melapangkan masa kepadaku, para ulama mengatakan Allah bagi dia rezeki dengan ghina, dengan kecukupan. Allah tutupkan hati dia, Allah kontrol hati dia. Dan Allah bagi dia kecukupan. Allah bagi dia makan seperti mana satu orang yang bela ayam laga. Nah, ulama bagi tamsilan ayam. Orang yang tak ada masa untuk Allah Ta'ala ni, Allah bagi dia makan walaupun dia kafir. Allah bagi dia makan macam mana? Ambil satu genggam jagung, lempar, beribu-ribu ayam makan. Berkelahi ayam tu sesama dia, saling patuk tapi sambil makan patuk. Berkelahi, sambil berkelahi makan. Tetapi bagi orang mukmin, Allah bagi dia makan seperti mana tuan bagi seorang tuan dia bagi ayam laga dia, ayam laga yang paling dia sayang ni. Dia bagi makan pakai tapak tangan. Dia letak sikit dia. Dia pergi kat galak ni. Yang tinggi ni. Dia pergi dekat kandang tu, dia ulur. Ayam tu patuk dekat. Bukan dia cari makan, makan cari dia. Bukan rezeki cari, bukan dia cari rezeki, rezeki cari dia. Jadi balik kepada kalimah la ilaha illallah. Jadi Allah kata, jadi lapangkanlah masa. Dalam hadis kursi Nabi kata, dalam hadis Allah kata, ya ibna Adam, wahai anakku turunan Adam, lapangkanlah masa. Jadi kalau kita ni tuan-tuan, kalau hidup kita sempit, kita cek kita punya time. Kita kadang-kadang bila hidup kita struggle, sempit rezeki kita overtime. Kan? Kan tak cukup overtime kan, kita buat part time. For Allah, no time. Full time, overtime, part time. Lepas tu, no time. Kan? Dia full time. Dalam full time pun tak cukup, dia buat overtime. 12 jam. Balik tak boleh. Kena cari part time. Allah, I have no time. Pun tak selesai masalah dia. Jadi sebenarnya dia kena lapangkan masa dia. Allah is priority. Kan? Bila kita lapangkan masa kita, Allah bagi kecukupan pada kita. Jadi Allah kata lapangkan masa untuk mengingati aku. Lapangkan masa untuk datang masjid. Tuan-tuan datang kuliah, ini rezeki. Dalam kuliah ada rezeki. Tak sebelum semayang pun dah makan dah. Ada buka puasa. Ada rezeki dia. Allah bagi rezeki. Allah jamin rezeki bagi orang yang beriman. Jadi balik kepada riwayat ini, maka Nabi SAW kata Abu Zara'ah, tiba-tiba Abu Zara'ah ni dia berkalam. Dia bacakan riwayat itu sampai kepada Muaz bin Jabal. Kata Sayyidina Muaz, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terakhir kalam dia, dan dia dapat di dalam akhir hidupnya dan kalamnya yang terakhir, dia dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka diwajibkan ia masuk syurga. Tak ada apa-apa. Jadi di samping kita zikir, kita nak masuk Ramadan, kita dah nak masuk Ramadan. Dalam hadis Ramadan yang panjang, hadis berkenaan dengan Salman, kata Sayyidina Salman, bila berakhirnya bulan Syaban, Nabi SAW telah berkhutbah kepada kami dengan khutbah yang panjang tentang Ramadan.
Tapi Nabi, yang saya nak sebut ni, Nabi sebut ada 4 benda, ada 4 perkara yang kalian kena memperbanyakkan di bulan Ramadan ni. 4 perkara. Pertama, 2 benda yang pertama ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, nak tak nak kalian kena minta, kata Nabi. 2 yang pertama itu adalah hendaklah kalian memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Dan yang kedua, istighfar. Jadi bila Ramadan, bulan sepanjang bulan puasa tu, kita kena cari masa untuk memperbanyakkan la ilaha illallah dan istighfar. 2 ni. Sambil kita duduk tu, kan, kita baca la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali. Ustaz, saya nak baca 500. Bacalah kau 1000 pun. Maksud dia memperbanyakkan zikir la ilaha illallah dan istighfar. Dan 2 perkara yang akhir ni, nak tak nak, kata Nabi, kalian kena minta. Yang pertama apa? Mohon syurga. Minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua, mohon perlindungan kepada Allah daripada dimasukkan ke dalam neraka. 2 je. Basic Nabi beritahu. Dan akhir Nabi kata, barang siapa yang memberi seseorang yang berpuasa itu berbuka walaupun dengan sebiji tamar ataupun dengan seteguk air ataupun dengan sesisip susu. Bagi orang puasa kan, bagi orang buka puasa Ramadan, sebiji tamar ataupun seteguk air ataupun sesisip susu, sikit, maka kata Nabi, dia akan diberi peluang untuk minum daripada telagaku. Sekali dia minum, dia tidak akan haus buat selama-lamanya, sehinggalah dia masuk ke dalam syurga. Maknanya orang yang minum tu confirm syurga. Itu sebab ketika Nabi Isra' wal Mi'raj, sini dah habis kan ceramah Isra' Mi'raj? Belum? Saya boleh sambung tak? Tak payahlah, saya nak tutup. Saya nak pergi Jolobu lah ni. Penutup dia buat. Ketika Isra' wal Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas berurusan dengan Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim di langit yang ke-7. Ketika Nabi memberi salam kepada Ibrahim, Ibrahim jawab salam Nabi. Kemudian Nabi kata, aku jalan ke hadapan, aku masuk ke dalam Baitul Ma'mur, aku solat di Baitul Ma'mur. Di belakang aku ada 2 kelompok manusia yang sama-sama masuk bersama aku. Satu pakai kain putih seperti kertas, dia pakai kain, tapi kain dia putih seperti kertas. Dan satu lagi pakai kain, tapi berdebu pakaiannya. Mereka semua solat di belakang aku di Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril. Jibril kata, ya Rasulullah, hadza ummati. Nabi kata, ya ramai-ramai ini siapa? Jibril kata, ya Rasulullah, hadza ummati. Ini umat kau. Semua roh umat kau. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sembahyang. Jibril kata, hadza ummati. Seluruh solat belakang Nabi. Nabi kata, yang putih itu apa hal? Kain putih bersih. Jibril kata, itu dia kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dia bersih, dia telah bertaubat kepada Allah. Yang semayang ni, yang berdebu ni, Jibril kata, ya Rasulullah, yang berdebu ni Islam, solat, tapi dalam buat solat ada maksiat. Solat juga,
nombor tekan juga. Haji juga. Magnum pun tak lopeh lagi. Kan ada ramai. Tapi kalau ada dalam masjid ni taubat, tinggalkanlah, kan? Kalau orang tak tahu, Allah tahu. Jadi kalau ada orang dalam solat, dia ada kesalahan dia tu, dan dia tidak bertaubat dengan dosa dia. Dia mati tapi dia solat, tapi dia ada dosa. Jadi dia memiliki dosa tu. Tapi solat di belakang Nabi. Setelah solat yang berdebu ni, diperintahkan dia untuk masuk ke dalam satu sungai. Nabi dia diperintahkan untuk tenggelam ke dalam sungai itu. Nabi kata, kemudian aku dibawa naik. Aku naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah ni dia ada dua. Satu bawah sidrah, satu lagi pucuk sidrah. Ketika aku naik di Sidratul Muntaha, aku melihat seluruh keadaan dia penuh dengan warna-warni. Kulit pokok dia berwarna-warni, dahan dia berwarna-warni, buah dia bertukar warna. Unggas-unggas yang berterbangan, belalang dia semua diperbuat daripada emas. Sukar bagi aku untuk menggambarkan kecantikan dia. Kemudian kulihat di bawahnya mengalir dua batang sungai yang dikenali sebagai Salsabil. Daripada sungai itu pecah dua. Mengalir satu sungai. Satu sungai dikenali sebagai Salsabil. Daripada satu sungai itu, Nabi sebut dalam riwayat Baihaqi, pecah dua. Satu dikenali sebagai Kauthar, satu lagi disebut Nahrul Rahmah, Sungai Rahmah. Aku mandi di dalam dia, kata Nabi. Aku mandi. Maknanya Jibril suruh Nabi mandi dalam sungai induk tu. Ketika aku tenggelam, aku mandi dia. Ketika selesai mandi, Allah menggugurkan dosa-dosa aku yang dahulu dan yang terkemudian. Nabi ada dosa ke? Nabi maksum. Nabi nak beritahu dosa yang banyak tu kalian. Tapi Nabi sebut, aku mandi. Allah hapuskan awal wa akhir, daripada dosa dulu, kalau ada dan yang kemudian. Jadi nak beritahu tentang peristiwa yang Nabi lalu ni, kan? Ketika Nabi lihat di Sidrah ni, Nabi merasa kagum. Nabi mandi dalam sungai itu. Berdasarkan riwayat itu, para alim ulama tasawuf, dia mengambil kisah itu dan dia galakkan kita mandi taubat tu. Janganlah marah orang mandi taubat, berdasarkan ittiba kisah tu. Sebab Nabi mandi dengan niat tu. Nabi mandi, Jibril kata mandi. Kemudian kisah pakai kain putih tu. Tu sebab sunnah bila hari Jumaat mandi dengan niat mandi hari Jumaat. Kemudian sunnah pakai pakaian putih. Sunnah putih. Tayak putih, jubah putih, serba pun. Kulit hitam macam saya tak apa, baju mau putih tak apa, kulit kita hitam tak apa, janji baju mau putih dengan niat hati mau putih. Jadi mandi. Bila tiba hari Jumaat, hari-hari mandilah, tapi hari Jumaat sunnah mandi. Berdasarkan itibak riwayat hadis riwayat by Imam Al-Baihaqi. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi saya ada lagi kuliah ke sebelum Ramadan? Ada last lagi satu kuliah. Okey. Jadi insya-Allah lah saya berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Ada soalan lagi? Saya nak kerja lembu. Tak apalah, kita PM tepi lah. Okay.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.